tahsin wal ibadah. Dan untuk anda waktu ini tak lain dan tak bukan untuk bersama dengan kita. Terdapat berada di konti IKIM FM, anda boleh tonton secara live di Facebook IKIM FM. InsyaAllah kita akan bersama dengan Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram di konti IKIM FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ini slot yang dinantikan bersama dengan Ustaz untuk kita sambung lagi kitab Safwatul Zubaid Ustaz, yang kita bawakan sambung untuk bab najis, dan bait yang ke-90 mungkin masuk kita kali ini. Silakan Ustaz untuk perkongsian ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan DJ bertugas, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik semasa kita berada di dalam majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja." Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dianggap berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Para guru mengatakan apabila satu orang mula berkata saya sudah tahu, maka tertutuplah pintu ilmu baginya. Tetapi apabila seseorang itu mengatakan saya tidak tahu, maka sebenarnya di situ adalah peningkatan, di situ adalah pendakian darajat dalam ilmu yang dia bakal memperolehi. Mari kita belajar daripada firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Doalah, berdoalah, katakanlah olehmu, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah olehmu kepadaku akan ilmu. Walaupun seorang Nabi, bila sebut seorang Nabi, setiap zaman Nabi adalah orang yang paling alim, orang yang paling alim bagi zaman tersebut. Maka sudah tentu ilmunya penuh di dada, namun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah olehmu untuk aku akan ilmu. Jadi ilmu itu didoakan, diminta, dipohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya bertambah. Bukan setakat itu sahaja kita berdoa, kita kena susuli, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku minta lindung denganmu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi dua perkara dalam bab ilmu ni kalau nak doa. Pertama, supaya diminta ilmu itu bertambah, makin hari makin bertambah. Dan yang kedua, ilmu yang bertambah itu yang kita pohon ialah ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Yang pertama. Kemudian memberi manfaat kepada orang lain. Kita kena ingat, kalau ilmu kita memberi manfaat kepada orang lain, dia akan menjadi suatu jariah. Jariah ini maknanya satu pahala yang berterusan buat kita walaupun kita telah meninggal dunia. Seperti Nabi sebut, wa ilmun yuntafa'u bihi. Ada tiga perkara yang masih tidak terputus perjalanan ataupun aliran pahalanya. Salah satu daripadanya ialah ilmu yang diambil manfaat dengannya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pertama, diri kita. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri dan kurniakan kepada kita ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Bicara kita pada pagi yang berbahagia ini masih lagi di dalam bab najis.
Kalau minggu lepas kita bicarakan tentang bangkai. Apa kata musannif pada bait yang 89? Wa maitatun ma'al 'idhami wasy'ar. Wa maitatun ma'al 'idhami wasy'ar wasufu la ma'kulatun wala bashar. Kita dah selesai membincangkan tentang bangkai. Jadi bangkai ini najis berdasarkan firman Allah. Jadi bila bangkai najis, segala yang ada pada bangkai itu najis. Bulunya, kulitnya, tulangnya, semuanya najis. Kecuali bangkai yang boleh dimakan. Ada 2 bangkai berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, daripada riwayat Imam Ahmad, iaitu ikan dan juga belalang. Ikan dan juga belalang. Dia walaupun bangkai tapi termasuk dalam yang dikecualikan. Boleh makan. Dan satu lagi, walaupun dia itu tak ada nyawa. Kita tak panggil lah bangkai manusia, maknanya mayat manusia. Mayat manusia ini sama juga hukumnya tidak najis. Kerana apa? Kerana kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Walaupun manusia itu kafir. Daripada segi jasadnya, tubuhnya tidaklah najis walaupun dia telah mati. Dan kita akan sambung bicara lagi berkaitan dengan beberapa perkara yang merupakan najis. Beberapa perkara yang merupakan najis. Sebelum kita masuk kepada perkara yang kita akan bincang ni, pada mula-mula dahulu kalau kita masih ingat, kita ada bahagikan binatang ni. Binatang ni kepada perkara yang ada di luar tubuhnya dengan benda yang ada dalam tubuhnya. Perkara yang ada di luar tubuh ni macam apa? Macam bulu dia, macam air liur dia, air mata binatang misalnya, kulit binatang. Jadi ini semua yang luar binatang ni, selain daripada babi dan juga anjing, hukumnya suci. Suci selagi dia belum berpisah. Apa maksud suci? Kalau kita tangan basah, kita pergi pegang, gosok kucing, adakah tangan kita najis? Tak najis. Kucing boleh dimakan tak? Tak boleh dimakan. Tapi yang luar ni semua hukum suci. Contoh dia lah air liur. Air liur kucing. Ataupun air liur kuda. Air liur, kuda memang boleh dimakan. Air liur keldai. Kena pada baju kita. Adakah najis? Tidak najis. Jadi yang luar daripada tubuh binatang ini suci. Selain daripada 2 jenis binatang ini, iaitu anjing dan juga apa? Dan juga babi. Maka dia punya air liur, dia punya air mata, dia punya tahi mata, dia punya bulu, walaupun belum berpisah. Dan kita dah bagi peringatan, kalau bulu binatang yang tidak boleh dimakan, sekiranya bercerai semasa hidupnya, maka bulunya itu dihukum sebagai apa? Bulunya dihukum sebagai najis. Seperti bulu kucing yang tertanggal semasa dia masih hidup. Kalau dah mati lagilah najis sebab dia dah jadi bangkai. Kecuali kalau susah nak dielakkan. Okey, kita masuk pula pada perbicaraan ini, benda yang datang daripada dalam tubuh binatang. Yang tadi luar, ini sekarang dalam pula. Apa dia? Kata musannif pada bait yang ke-90, waddamu wal qai'u wa kullu ma zahar minas sabilaini siwa aslil bashar. Maksudnya, dan termasuk najis ialah darah, muntah dan segala yang keluar ataupun muncul dari 2 jalan selain asal manusia, iaitu mani. Jadi daripada dalam binatang ni, dia tak ada beza. Binatang tu jenis boleh makan ke? Binatang itu jenis tak boleh makan ke? Benda hak dalam ni apa? Dia sebut pertama, dia sebut darah. Maka darah binatang ni najis. Manusia ke, binatang yang boleh dimakan ke, apatah lagi anjing dan juga khinzir, najis. Darah binatang, darah manusia najis. Waddamu, darah. Dam ni maksudnya apa? Darah. Waddamu wal qai'u, muntah. Muntah. Jadi muntah ni najis. Muntah baby najis, muntah orang dewasa najis, muntah kucing najis. Apa sahaja yang dipanggil muntah, hukumnya najis. Jadi muntah ni maksudnya apa? Muntah ni bukan syarat dia benda tu dah berubah. Contohnya kita makan kan. Kita dah makan beberapa ketika, kemudian
perut kita loya, kita termuntah. Jadi makanan bila muntah tu dia keluar, dia dah berubah, dia dah berbau. Ada keadaan contohnya baby muntah susu contoh dia kan. Jadi dia minum dah masuk dah dalam perut dia. Masuk lepas tu keluar balik. Jadi susu tu masih lagi warna susu. Warna putih, mungkin kadang-kadang bau pun tak berubah. Dia makanan ni kalau dah lepas masuk dalam perut, masuk je dalam perut walaupun sesaat, lepas tu keluar balik dia kena najis. Walaupun susu ni, susu ibu bukanlah najis. Susu lembu yang diberi kepada baby bukanlah najis. Tapi bila dia masuk melepasi kerongkong, masuk ke dalam perut, maka dia dihukum najis. Kalau keluar balik, maka dia dipanggil apa istilahnya, dia dipanggil muntah. Jadi muntah ini bukan sekadar yang dah berubah sangat ni. Yang kita makan mungkin sebelum ni 10 minit kita makan kemudian keluar kan. Jadi dia punya perubahan memang ketara. Bahkan kalau baru masuk pun dalam perut kita, ia juga dipanggil muntah. Cuma disebut dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin karangan ulama Hadramaut, itu daripada keluarga Saqaf. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi baby ni dia muntah. Kadang-kadang dia ada masalah muntah kan, muntah susu. Jadi bila baby ni muntah, kan kita hukum muntah ni najis. Jadi bila muntah ni najis, mulut baby ni kira ada muntah lah. Mulut dia tu ada muntah. Jadi bila orang tu, emak ni, ibu ni dokong baby, jadi baby dia suka isap-isap dia punya baju mak dia. Ataupun nanti contoh, lepas baby tu muntah, mungkin ibunya akan menyusukan semula. Dia maknanya baby telah terkena tubuh ibu tu dengan mulut baby, dalam mulut baby, betul lah. Bila disusukan, maka akan tersentuh dalam mulut baby yang baru muntah tadi. Maka bahagian tubuh ibu itu telah terkena muntah. Jadi soalan dia, sekarang ni ibu ni setelah selesai menyusukan anak dia, yang kita tadi anak dia mulut dia kan muntah, mulut dia itu ada najis. Yang bila disusukan, maka bahagian tubuh ibu telah terkena sedikit daripada najis. Jadi bila ibu nak solat, adakah perlu dibasuh dahulu bahagian yang disusukan baby tadi, ataupun terus solat sahaja? Ataupun ketika kita dokong baby, jadi ada terkena muntah baby bila dia isap baju, terkena kan. Jadi ibu memang selalu perlu untuk mendokong anaknya. Jadi contohnya soalan dia nak pakai pakaian yang sama untuk solat, dia tidak basuh bahagian tubuhnya yang menyusukan baby dan terus solat. Soalannya wajib basuh ataupun tidak? Memang muntah baby tadi dihukum najis, tetapi dipanggil apa? Dimaafkan. Dimaafkan seperti yang disebut oleh ulama. Antara kitab yang menyebutnya kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin, kitab yang menghimpunkan fatwa ulama Hadramaut. Jadi ini disebut sebagai dimaafkan. Jadi ibu tu tak perlu basuh. Walaupun muntah itu najis, tapi ini dia panggil apa? Najis yang dimaafkan. Tapi orang yang mana tak ada kaitan dengan baby, tak ada kaitan, maknanya mungkin saja pegang, saja dokong kan. Jadi kalau terkena muntah baby tu isap baju dia, maka dia kena basuh lah. Tapi orang yang mana terlibat dalam pengurusan baby, yang dia perlu ibu misalnya, mungkin kadang ayah juga, maka dia tidak perlu basuh untuk mengerjakan solat. Ini dipanggil najis yang dimaafkan, kerana di situ ada masyaqqah lah. Maknanya ibu perlu sering untuk memberi susu kepada anaknya, dan anaknya pula memang ada setengah keadaan sering akan berlaku muntah. Jadi adalah suatu kesukaran sekiranya setiap kali dia nak solat dia perlu basuh. Maka oleh kerana itu ulama kata, berdasarkan kaedah al-masyaqqatu tajlibut taysira, susah itu akan menarik mudah. Maknanya bila situasi susah, perlu berulang-ulang untuk basuh, itu agak sukar. Sedangkan kita perlu melakukannya berkali-kali. Menyusui itu berlakukan berkali-kali. Kemudian muntah itu kerap berlaku. Jadi sekiranya perlu diulang basuh, maka agak menyukarkan kaum ibu. Maka al-masyaqqatu tajlibut taysira, maka dalam masalah ini dimaafkan. Walaupun dia solat, ada lagi muntah tersebut di tubuh dia, solat dia dikira masih sah lagi. Ya, alhamdulillah. Tu cuma
diterima pakai untuk ibu dan yang menjaga je. Orang yang terlibat lah, orang yang terlibat dalam pengurusan baby tersebut. Alhamdulillah. Kemudian tapi kalau contohlah baby tu dia muntah jatuh kat lantai, kan? Jadi ibu yang menjaga ni dia terpijak muntah tu. Yang tu kena basuh. Sebab dia sebenarnya tak termasuk dalam pengurusan. Pengurusan tu maksudnya dia perlu dokong, dia perlu susukan. Yang lain daripada itu terpijak, maka yang tu dia kena basuh kaki dia. Kalau terkena najis bayi dia. Okey. Allahumma salli ala sayyidina. Pertama apa? Darah. Darah dengan apa juga jenis darah. Darah luka, darah bisul dan sebagainya. Dan termasuk juga darah ni ialah nanah. Dia nanah ni sebenarnya darah. Darah yang telah mati sel dia. Jadilah nanah. Jadi oleh kerana nanah ni asal daripada darah, seperti mana darah ni najis, maka nanah pun dihukum sebagai najis. Nanti di hujung bab ni kita akan bicarakan ada keadaan-keadaan yang mana darah ni dimaafkan. Walaupun ada darah kat badan, boleh je solat, tak ada masalah apa-apa. Itu akan disebut pada hujung bab najis ini insya-Allah taala. Jadi apa kata musannif? Wadamu, darah, wal qai'u, muntah, wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa asli bashar. Jadi apa lagi? Benda yang datang daripada dalam tubuh haiwan ni, termasuk manusia. Dia kata apa? Wa kullu, apa sahaja yang lahir, yang terbit, yang keluar daripada dua jalan. Apa sahaja yang keluar daripada dua jalan tu maksudnya daripada qubul dan juga dubur, daripada kemaluan hadapan dan juga daripada belakang. Apa sahaja yang keluar daripadanya, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Okey. Jadi mungkin sahaja keluar air mazi, keluar air kencing, keluar darah, keluar nanah, ataupun kalau keluar daripada perempuan yang dipanggil keputihan, keluar daripada belakang, keluar daripada hadapan. Kaedahnya kalau keluar daripada dua jalan ini, hukumnya najis. Hukumnya apa? Hukumnya najis. Hukumnya najis. Apa dia? Sebelum saya nak teruskan, kita perlu faham ada dua istilah. Pertama dipanggil najis, yang kedua dipanggil mutanajjis. Apa beza najis dan mutanajjis? Najis dan mutanajjis. Najis ni benda yang dia punya zat dia tu najis. Dia tu sendiri, ain dia tu najis. Macam contohnya air kencing, macam contohnya najis air besar. Dia najis. Ada benda dia panggil mutanajis. Mutanajis ni maksudnya apa? Zat benda tu tak najis tapi terkena najis. Mutanajis ni sesuatu yang terkena najis. Contohnya baju saya terkena air kencing. Jadi baju saya ini dipanggil mutanajis, iaitu sesuatu yang kena najis. Kalau benda tu dia najis, dia punya ain dia punya zat dia najis, dia tak boleh lagi nak basuh. Macam mana nak basuh air kencing tu? Kencing tu tak boleh basuh, kan? Baju yang kena air kencing boleh basuh, air kencing tak boleh basuh. Jadi apa beza dia apa? Pertama, najis ini dia adalah zat dia najis. Mutanajis, zat dia tak najis tapi kena najis. Yang kedua, najis ini tak boleh dibasuh, kan? Mutanajis adalah sesuatu yang boleh dibasuh. Dibasuh dengan cara menghilangkan najis yang kena padanya. Okey. Jadi, apa sahaja yang keluar daripada tubuh manusia ke haiwan ke, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Kecuali ada kecuali kalau dia keluar, benda yang keluar itu bukanlah benda yang hasil dengan sebab proses pencernaan, istihalah dalam badan. Contohlah, saya bagi contoh. Dia dua. Kecuali maksudnya dia walaupun keluar daripada kubul atau keluar daripada dubur, tapi dia tak dihukum najis. Tak wajib basuh.
kan? Sesuatu yang keluar daripada kubul ataupun dubur manusia dan dia tidak mengalami proses pencernaan dan dia itu tidak basah. Contoh dalam kitab dia bagi contoh. Dia bagi contoh ulat. Contohlah ulat keluar. Contoh je ulat keluar. Benda tu bukan contoh, boleh berlaku pun. Berlaku pun ulat keluar daripada kubul ataupun dubur. Jadi ulat tu kalau ulat tu lembab, maka ulat tu dipanggil mutanajis. Mutanajis. Ulat tak najis. Ulat tak najis kan kalau dia hidup. Dia disaluti oleh najis. Disaluti oleh najis. Dia bukan najis, dia disaluti oleh najis. Jadi maknanya kalau ulat tu tiba masuk dalam poket kita, jadi ulat tu dipanggil apa? Dalam poket kita ni ada najis, ada mutanajis. Tapi kalau ulat tu keluar kering, maka ulat tu sendiri pun tidak dihukum sebagai mutanajis. Benda ni pun jarang berlaku. Kita hanya menyebut apa yang disebut di dalam kitab sebagai contoh. Jadi benda yang keluar daripada tubuh binatang ni hukumnya adalah najis. Okey, contoh binatang. Binatang ni dia makan buah rambutan, dia makan kopi. Bila dia buang air besar, najis dia tu ada biji kopi, najis dia tu ada biji rambutan. Ada biji rambutan kan, sebab tidak dihadam. Jadi soalan dia lah, biji rambutan tu najis ke tak? Kenapa perlu tanya? Apa kena-mengena biji rambutan tu dah terbiar, bukan kita nak makan pun. Tak, soalan ni penting sebab dia ada satu dipanggil kopi tahi musang. Jadi dia ada kopi tahi musang. Apa maksud kopi tahi musang? Musang dia makan kopi. Bila dia buang, dia makan kulit dia kan. Bila dia buang tu, dia punya biji kopi yang keras tu akan keluar daripada perut dia. Dan biji kopi tu telah dibuat kopi tahi musang yang terkenal dan sangat mahal. Soalan dia, adakah kopi tahi musang itu boleh diminum? Kerana kopi tu sebenarnya bukan macam kita proses kopi biasa. Kita petik buah kopi, kemudian ceraikan, asingkan biji dia, kemudian diproses, dimasak dan kisar. Tak. Biji kopi tu dia keluar daripada tahi musang, perut musang. Benda ini pernah dibahaskan dalam fatwa. Jadi dalam kaedah fiqh disebut begini. Biji-biji yang keluar daripada perut binatang ni, dia nak hukum najis ke tak najis? Kalaulah biji tu yang keluar tu, walaupun dia keluar daripada perut binatang, tapi masih lagi boleh tumbuh, boleh jadi pokok, maknanya dia masih boleh bertunas, maka biji itu hukumnya mutanajis. Apa maksud mutanajis? Nak jadikan dia suci, basuh, bukan dia suci. Tapi kalau dia bila masuk oleh kerana mengalami proses pencernaan dan sebagainya, hilang dia punya kemampuan tumbuh, habis, maka biji itu dipanggil, biji itu sendiri adalah najis. Basuh pun tak guna. Jadi soalan kepada kopi tahi musang tadi bergantung kepada ahlul khibrah, orang yang biasa dengan biji kopi tahi musang ni. Dia punya biji kopi tu kalau keluar, boleh hidup lagi tak biji kopi tu? Kalau tak boleh hidup, maka kita proses jadi kopi, kita makan tahi musang sebenarnya. Bukan makan kopi tahi musang, kita minum tahi musang, bukan kopi tahi musang. Jadi oleh kerana itu ia dipanggil apa? Itu kaedah dia. Kalau biji disebut dalam kitab, kalau dia masih ada dipanggil apa? Quwwatul imbat. Dia ada kemampuan tumbuh lagi, maknanya dia adalah mutanajis. Kalau nak pakai, basuh pakai. Kalau sanggup, minum, kan? Kemudian kalau dia punya quwwatul imbat tu dah tak ada, dia oleh kerana mungkin dalam perut musang tu ada sesuatu yang membatalkan ataupun menyebabkan kemampuan tumbuh tu dah tak ada, maka dia dihukum sebagai satu bahagian daripada tahi musang dan membasuhnya walaupun dengan air zam-zam tidak ada sebarang faedah untuk membersihkannya. Masya
Masya Allah. Ni ramai peminat-peminatnya Ustaz yang ada tu sebahagian tu. Masya Allah. Ini satu ingatan yang baik juga daripada yang bagi Ustaz. Cumanya Ustaz, kita nak raikan juga rakan-rakan kita. Boleh ke Ustaz? Di ruangan ini di 0362051500 di Facebook IKIM FM dan juga di WhatsApp kami di 011029400400. InsyaAllah kita akan menterihat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih atas kesetiaan anda. Tahsinul ibadah. Kita sambung lagi untuk pengajian Mata Zubaid. Kita dah sampai ke bait yang ke-90 bersama dengan yang bagi Ustaz Ahmad Lufi bin Muharram di Konti IKIM FM. Untuk anda hubungi di 0362051500. Haji Faiz Haji Osman bersama dengan anda insya-Allah. Dan kita nak raikan terlebih dahulu Ustaz sebelum kita nak ke talian. Rakan kita yang membuat soalan di WhatsApp Ustaz terlebih dahulu daripada Encik Salma Muhammad dari Ipoh tanya, adakah ikan kering yang diawet bersama dengan najisnya boleh dimakan Ustaz? Apa hukumnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ataupun hidupan laut, bangkainya adalah suci. Ya. Tetapi dalam tubuh binatang ni ada najis. Dalam tubuh ikan ada najis, ada darah, ada darah. Jadi makin besar ikan tu, makin banyak darah dalam tubuh binatang tersebut. Termasuk juga sotong, mungkin termasuk juga udang. Cuma udang ni tak nampaklah darahnya, ikan yang secara khusus. Jadi dalam kitab menyebut, soalan ni pun ada pada minggu lepas dalam Facebook, iaitu ikan, udang ataupun sotong, kalau dia kecil, dia kecil ni terangkan oleh ulama, dia punya besar dia tu lebih kurang 2 jari. Itu kecil Ustaz? Kecil lah 2 jari. Besar daripada tu kira besar. Jadi kalau ikan besar tu, macam contohnya ikan bilis. Jadi ikan bilis sebenarnya segi hukum kita tak wajib mengasingkan perutnya daripada ikan bilis tersebut. Dia dimaafkan. Bila kecil, maka dia dimaafkan walaupun tanpa mengeluarkan isi perutnya. Maka ikan bilis itu tetap boleh dimakan. Ini dipanggil dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Dalam kitab sebut kenapa dimaafkan. Sedangkan ialah dalam perut dia sudah tentu ada najis, walaupun sedikit tapi ada najis, kan? Ada darah. Sebagiannya ulama mengatakan sebenarnya tak ada darah langsung. Jadi contohnya kita ambil udang. Jadi udang ni sebenarnya kenapa orang tua kita kata otak udang? Orang yang tak cerdik ni dipanggil otak udang. Kenapa tak kata otak lembu? Semuanya kan binatang. Binatang ni tak ada otak. Jadi kenapa diambil otak udang tu sebagai perumpamaan? Sebab apa? Najisnya di otak. Udang ni dia punya najis kat otak, special. Dah lah dia binatang, kemudian najis pula di otak. Nak bagi tahu orang ini tak pandai. Jadi ada najis. Ada kaum ibu yang rajin, dia siang udang tu dia belah belakang, dia keluarkan, kan? Contohlah kalau udang kering, kita boleh nak siang nak keluarkan najis kat belakang tubuh dia. Kan itu suatu yang sangat sukar. Maka oleh kerana ulama kata bila makin kecil binatang tu lagi susah nak siang. Makin kecil ikan, makin kecil udang, maka makin sukar untuk ia disiang. Maka oleh kerana itu, apakah sebab dimaafkan? Dipanggil apa? Sur'atu usru at-tamyiz. Kepayahan untuk mengasing-asingkan. Maksudnya nak asingkan perut, nak asingkan najis daripada tubuh. Sebab dia kecil sangat, jadi proses dia jadi sukar. Dan bila dia kecil, dia banyak. Maka atas alasan itu ulama tetapkan kalau kecil dimaafkan, kalau besar kena siang. Jadi kalau ikan kembung besar, 3 kan besar. Ikan tenggiri lagi besar. Jadi itu perlu disiang. Perlu disiang, perlu dikeluarkan isi dalamnya. Jadi samalah juga cerita ikan tersebut. Jadi ikan apa? Kita ada ikan apa? Yang kita nak buat ikan kering. Ikan yu, ikan jerung kering. Ataupun ikan yu kering. Ikan paus kering. Ikan apa lagi? Ikan apa tu dia panggil? Ikan apa Ustaz? Ikan sepai ke? Apa sahajalah. Kalau ikan tu besar dan sekiranya dia digaramkan bersama dengan dia punya isi dalam, maka dia najis. Dia akan najis. Dia kalau contohnya lah digaramkan.
satu kita garamkan kat luar, satu kita garamkan kat dalam. Kita buka, ataupun memang tidak dibuka langsung, digaramkan di luar, digaramkan di dalam. Jadi yang bahagian najis ni yang dalam tu, dalam yang kena dengan perut, yang tu najis. Tapi kalau bahagian luar yang langsung tidak kena, tidak tersentuh dengan najis, maka hukumnya adalah tidak najis. Dia jadi mutanajis, mungkin kerana ada cairan yang meleleh daripada dalam, maka bahagian luar, bahagian yang betul-betul kena dengan dinding perut tu, maka bahagian tu najis. Sekiranya ikan tu besar. Maksudnya kalau ni kita siang, maknanya dah jadi ikan masin, tapi kita siang, kita cuci betul-betul, boleh ke macam ni? Bukan kita cuci, sebab bila dia dah kering, dia akan melekat pada dinding-dinding. Maka kita kena kikis. Kena buang. Yang paling bagus dia jangan beli produk macam tu, sebab biasanya orang Islam dalam memproses ikan kering, dia tidak buat begitu. Bahkan dia akan keluarkan dahulu perut, dan diasingkan, kemudian barulah digaramkan. Itu sebenarnya cara yang betul dalam memproses ikan masin. Ya, Alhamdulillah, soalan yang baik dan jawapan yang bagus juga daripada Ustaz. Kita ada ke pemanggil kita yang pertama dari Keluang, Encik Muzaffar. Silakan Encik Muzaffar. Assalamualaikum Ustaz, saya Muzaffar daripada Kelang. Saya nak bertanya, bagaimana keadaan solat kita jika kita tengah bersolat, kemudian datang anak kecil yang dalam keadaan najis. Maksudnya dalam pampers dia tu ada najis. Itu soalan pertama. Sama juga kalau soalan kedua saya, waktu kita menunaikan umrah, sedang bertawaf dan membawa anak-anak yang masih kecil dan dalam pampers dia juga ada najis. Bagaimana keadaan umrah kita Ustaz? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Macam tu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, hendaklah kamu membersihkan pakaian kamu. Dan dalam solat ini, salah satu syarat sah solat ialah suci. Salah satu syarat sah tawaf juga adalah suci. Suci dalam 3 perkara: suci tubuh, suci pakaian, dan suci tempat. Dan kita kena elakkan diri kita daripada najis, sama ada tubuh kita terkena najis ataupun kita menanggung najis. Menanggung najis ni contoh, satu orang dia punya apa, kita nak ambil contoh, dia punya ridak dia punya serban dia ni yang dia selalu letak atas bahu tu ada najis. Dia letaklah serban itu ataupun ridak itu di atas bahu dia, ini dipanggil menanggung najis. Baju dia tak kena, baju dia tidak kena najis kan, tapi dia menanggung benda yang ada najis. Maka kita dalam solat ni, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam bab najis ni begitu diambil berat. Mana kena bebas diri daripada najis dalam semua perkara. Hatta menanggung najis pun tak boleh. Ataupun kita terikat dengan benda yang di hujungnya ada najis pun tak boleh. Contohnya kita imam, dia pakai mikrofon di bajunya, dan di tali mikrofon tu ada najis, itu pun dipanggil bersambung dengan najis. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i memang mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam mengelak ataupun menjaga diri daripada najis. Jadi anak kita yang datang kepada kita ketika solat, kita tengok kalau dia hanya sentuh badan, dia pegang mak dia. Kalau dia sentuh, dia tak naik atas riba, dia tak naik atas belakang, maka tak ada masalah. Sentuh tak ada masalah. Kalau dia sentuh, tak ada masalah. Yang ada masalah ni ialah apabila dia naik atas riba, ataupun dia naik atas belakang kita dalam keadaan kita yakin memang dalam pampers dia tu ada najis. Dia dah memang buang air kecil ke air besar ke, maka kita dikira menanggung najis. Kalaulah anak tu duduk secara tiba-tiba dan kita elakkan dengan segera, maka sembahyang kita masih sah. Tapi kalau kita biar je lama dia duduk atas peha kita, misalnya di atas riba kita misalnya, maka kita dipanggil apa kaedahnya? Kita dipanggil menanggung najis. Menanggung najis. Anak kita tak najis. Anak kita tak najis. Anak kita menanggung najis. Jadi kita menanggung yang menanggung najis. Maka segi kaedah mazhab Syafi'i, semayangnya tidak sah.
Dia kena bezakan. Pegang sentuh tak batal. Sebab ada orang kata anak dia pegang je kan. Kerana budak kecil dia pegang orang semayang tu, dia jalankan tangan dia, itu tak batal. Itu tak ada masalah apa-apa. Kalau dia naik atas riba, dia naik atas belakang, itu dipanggil tanggung najis. Ataupun dia tak naik, dia pegang cegap kuat-kuat kita punya baju, itu pun dikira bersambung dengan najis. Dia ada khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i dalam perkara ini, tapi pendapat yang asahnya atau pendapat yang mu'tamadnya, sembahyang itu adalah tidak sah. Dan perkara yang sama kalau berlaku dalam kes apa? Kalau berlaku dalam kes tawaf. Kalau kita pimpin, kita pegang, kalau mazhab Imam Syafi'i, maka samalah juga kita berhubung dengan najis. Jadi cara dia, kalau kita nak bawa tawaf juga, kita letak dia dalam stroller ke, jadi kita tolak dia dengan cara tidak tanpa menggenggam stroller tersebut, maka Allahumma salli ala Muhammad, maka tawaf kita masih dihukum sebagai sah. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada sebahagian ulama katakan kalau semata-mata dia pegang sahaja baju kita, sembahyang masih tidak ada masalah apa-apa. InsyaAllah. Dan mungkin juga kalau kita nak sambungkan dengan persoalan sahabat kita di WhatsApp ni, Ustaz kata bagaimana pula kalau kita mencuci najis orang dewasa, jari tu terkena najis orang dewasa, tapi dah basuh dah, hilang dah kotornya, tapi bau tu masih melekat kat situ. Macam mana tu Ustaz keadaannya, wuduk dan juga solat? Dia basuh najis ni dia tak ada beza orang dewasa ke kanak-kanak kan. Najis ni dibahagikan kepada 3. Okey. Kita tengok pada bait syair yang mendatang ni, mungkin nombor 95 ataupun 98. Adapun najis yang selain itu maka cukup dicuci sekali. Jadi ini dalam bait yang 98 ni, 96 menerangkan cara menyuci najis. Cara menyuci najis. Dan bait yang seterusnya 97 masih lagi sama perkara berkaitan dengan mencuci najis. Jadi selain daripada babi dan juga anjing, dia kata wama siwa zaini fa fardan yusalu. Selain daripada najis, anjing dan juga babi, maka basuh sekali. Kemudian dia kata wal haddu wat tathlithu fihi afdalu. Dan had ni maksudnya kikis, tonyoh, dan juga meniga, basuh tu 3 kali. Maka itu adalah sesuatu yang lebih utama. Kemudian kita tengok yang baik yang nombor 97. Jadi katanya apa? Ada beza najis ain dengan najis hukmi. Dia kata apa? Yakfika rashul ma' 'ala al-hukmiyah wa an tuzala al-ainu min 'ainiyah. Di situ. Baik, yang ke-97 cukup bagimu mengalirkan air atau najis hukmiyah, sedangkan untuk najis ainiyah haruslah dihilangkan. Jadi najis ni, cara nak cuci dia kena hilangkan 3 perkara. Kena hilangkan bau, rasa dan juga warna. Itu dipanggil ain. Hendaklah kamu menghilangkan ain najis. Apa maksud ain? 3. Rasa, bau dan juga warna. Tapi kalaulah sukar, ini disebut dalam kitab Minhajul Talibin, sebut dalam kitab Umdatus Salih wa Umdatun Nasik. Kalau sukar nak hilangkan 3 tu, nak hilangkan sukar, maka paling kurang 3 ni apa? Bau, rasa dan warna. Jadi rasa ni mesti kena hilang. Jadi warna dan juga bau ni, kalau salah satu masih tertinggal dan susah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Contohnya darah. Darah ni bila kita lambat tanggalkan, dia warna merah tu susah nak hilang. Kita dah tonyoh dah, tak hilang juga warna merah, maka dimaafkan. Salah satu dimaafkan, warna ataupun bau. Warna hilang, bau masih ada. Kita telah usaha untuk hilangkan tapi masih belum hilang bau, maka dimaafkan. Tapi kalau bau pun ada, warna pun ada, maka tak boleh. Dia mesti paling kurang boleh tinggal 1, iaitu warna ataupun bau. Setelah berusaha untuk menghilangkannya dengan tonyoh, kuat-kuat, tak hilang juga, maka dimaafkan.
Dan kita nak ingatkan lagi rakan kita di talian sebelum kita mengakhiri hari ini tausiah ibadah daripada Puan Hindu daripada PD. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya sebagai pengguna, selalunya masyarakat kita ni suka makan ikan kembung rebus. Apakah boleh dimakan tanpa membuang najisnya terlebih dahulu yang telah direbus bersama ikan tadi untuk kita goreng sekali? Itu je. Okay, Assalamualaikum. Salam ke nak ambil satu lagi pemanggil Ustaz? Satu lagi pemanggil dari Segamat Encik Azwan. Okey, saya nak tanya soalan. Kalau kita mandi wajib kan? Kita mandi wajib tapi kalau rambut kita berkala, selain daripada menggunakan inai, ada susah mandi wajib kita? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Puan Hindun daripada PD. Ia kembali kepada persoalan tadi, ya, kita dah sebutkan kalau ikan itu besar, maka untuk kita perlu menyiangnya, itu dengan mengeluarkan isi perutnya dahulu. Kalau ikan itu kecil, maka tidak mengapa kita rebus walaupun tanpa menyiang ikan tersebut. Jadi kalau ikan kembung besar, maka sudah tentu tidak boleh lah. Tidak boleh. Sebab bila kita rebus, air akan masuk dalam dia punya badan kan, akan masuk, jadi akan mengotorkan air tersebut dan akan mengotorkan ikan itu juga. Jadi seharusnya kita buang dahulu. Jadi orang yang buat laksa kena ambil hati-hati, jangan masuk semua sekali tanpa menyiangnya. Kerana kalau kita menjual laksa tersebut, maka kita dah menjual sesuatu yang tidak bersih kepada pelanggan kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mandi junub, Nabi SAW bersabda, wa tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap helai rambut ada janabah. Apa maksudnya? Bila orang mandi junub, dia kena basuh, dia kena alirkan air, kenakan air ke atas setiap helaian rambut. Jangan ada sesuatu yang menghalang air daripada kena rambut. Jangan ada sesuatu yang menghalang air kena kulit. Soalannya, kalau dia mewarnakan, mendaikan rambutnya dengan selain daripada inai, boleh ke? Ia kembali kepada apa bahan yang dia pakai. Kalau bahan yang dia pakai itu diketahui tidak serap air, tidak telap air, maka tak boleh. Mandi junubnya sudah tentu tidak sah. Contohnya dia memakai sesuatu yang bersifat salut. Dia salut rambut kan. Kalau dia bersifat mensalut rambut, lalu terhalanglah air kena, maka tidak sah. Sebab ada juga pewarna selain daripada inai, dia tidak bersifat menyalut. Dia hanya mewarnakan. Sama macam inai juga. Maknanya bila kita letak di kepala, kita basuh semula, maka hanya tinggal warna sahaja, dia punya zat dah tak ada. Kalau memang sifat pewarna tersebut begitu, maka segi mandi junub itu sah. Saya tak jawab segi hukum mewarnakan rambut, iaitu daripada segi mandi junub itu hukumnya sah. Jadi kita jawapannya kembali kepada jenis chemical ataupun pewarna yang dia gunakan. Adakah hanya meninggalkan warna ataupun meninggalkan zat yang menyalut rambut lalu menghalang air terkena pada rambut? Kalau begitu sudah tentu perbuatannya lah haram, kerana menyebabkan dia punya mandi junubnya tidak sah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan dah berhujung Ustaz, sedikit kesimpulan yang dapat kita buatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang sebenarnya lebih mudah daripada syariat Nabi Musa alaihi salam. Dalam hadis Imam Nasai menyebut bahawasanya syariat Nabi Musa, kalau pakaian kena najis tak boleh basuh, kena gunting. Kena gunting, tak boleh basuh dah. Kita masih lagi boleh basuh. Maka bersyukurlah kepada syariat yang masih lagi membenarkan kita membasuh najis yang kena pada pakaian kita. Dan jangan rasa susah, kerana syariat sebelum ni lagi susah. Habis baju kita nak kena gunting, dah tak cantik di depan khalayak. Maka bila kita basuh najis yang kena pada pakaian kita, kita ingatkan alangkah syukurnya kepada Allah
yang telah berjanji dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Dialah Allah yang mahukan untuk kalian, wahai umat Muhammad, kemudahan. Dia tidak mahukan untuk kalian kepayahan. Bila ingat cuci najis, ingatlah begitu toleran dan begitu mudahnya syariat yang diberikan kepada kita. Jangan fikir susah, fikirlah mudah yang Allah Ta'ala telah hadiahkan untuk kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, kasih sayang Allah pada kita sebenarnya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Rasa tak puas 1 jam tu, insya-Allah minggu hadapan akan bersama lagi untuk sambungan seterusnya untuk Matan Zubair. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.